Untuk memulakan kerja ukur, kita haruslah menguji alatan kita, iaitu total station, sebelum memulakan apa-apa kerja ukur. Kaedah itu ialah dimaksudkan DFT, iaitu Different Field Test. Different Field Test bermaksud ia mempunyai 3 titik ataupun point di mana kita akan letak setiap point itu dia meletakkan piket, iaitu di point A, B dan C. Bagi memulakan different field test, kita akan letakkan piket di point A, kemudian di point B. Jaraknya haruslah melebihi 30 meter. Kemudian kita akan letak piket di point C, iaitu di antara titik A dan titik B. Kemudian kita ukur dari point A ke point B, kemudian dari point A ke point C. Kemudian pengiraannya ialah formulanya A, B tolak dengan kurungan AB dengan kurungan AB tambah CB. Itu saja untuk DFT. Kemudian kita akan melakukan ukur kawalan UFU atau terabas. Ukur terabas merupakan kerja ukur yang perlu dilakukan dalam setiap projek sebagai permulaan kerja, bertujuan untuk menyediakan titik kawalan ufuk yang akan digunakan sebagai rujukan koordinat bagi kerja ukur butiran dan kerja pemancangan. Langkah-langkah yang perlu diikuti semasa menjalankan kerja ukur. Yang pertama, menjalankan satu kerja terabas tertutup mengelilingi kawasan tapak yang telah ditetapkan mengikut arah pusingan jam. Yang kedua, proses peninjauan dan perancangan dilakukan terlebih dahulu sebelum memulakan kerja ukur terabas. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 2 tanda rujukan sedia ada diperlukan untuk memulakan kerja ukur terabas dan tanda-tanda tersebut hendaklah dibuktikan berada pada kedudukan asal. Datum ialah permukaan aras angkapan, iaitu di mana ukuran-ukuran pada titik-titik di permukaan bumi ini boleh dirujuk. Seperti yang digambarkan di atas, di dalam bulatan merah tersebut ialah datum, titik di mana kami memulakan kerja sebelum mengukur backside dan frontside. Yang keempat, kompas atau pelan rujukan yang diberikan akan digunakan sebagai panduan untuk menentukan tanda sedia ada. Yang kelima, diri siapkan alat total station dan prism di atas tanda 1 dan 2. Setkan nilai bearing seperti mana yang terdapat di pelan. Kemudian, tentukan tanda stesen 3 dan seterusnya. Yang terakhir, semasa sarapan dilakukan, pastikan perbezaan penyelang kiri dan penyelang kanan bearing tutup serta tikai lurus berada dalam had dan kelas pengukuran yang dikehendaki. Ukuran butiran bermaksud ukuran tachymetry. Ukuran offset di mana perlu hendaklah dibuat untuk membolehkan butiran kekal ditunjukkan di atas pelan akui dalam sikatan PA, dan bagi menambah maklumat di dalam lapisan GIS Layer Management System GLMS mengikut pendekatan-pendekatan berikut. Yang pertama, bagi laluan yang sedia ada di atas tanah, ukuran offset hendaklah diambil pada bahagian kiri dan kanan laluan tersebut, selagi ianya melibatkan lot yang diukur. Yang kedua, bagi halangan yang berdekatan dengan tanda rujukan untuk posisi tiada tanda,
Ukuran offset perlu diambil cukup sekadar untuk membuktikan halangan tersebut menyebabkan posisi tiada tanda terpaksa dibuat. Yang ketiga, untuk bangunan atau sebarang binaan kekal yang berada di dalam lot, ukuran offset perlu diambil mengikut bentuk bangunan atau struktur binaan kekal yang berkenaan. Butiran-butiran kekal lain yang perlu diambil offsetnya termasuk sungai, tasik, laluan sistem pengangkutan atau laluan talian hantaran elektrik dan menara yang terdapat berhampiran dengan garisan ukuran. Ukur butiran digunakan untuk mencerap benda semula jadi atau tidak semula jadi. Semula jadi seperti pokok, batu, sungai dan lain-lain. Manakala tidak semula jadi pula, bangunan, longkang, jalan dan lain-lain. Booking ataupun pembukuan amat penting dalam kerja lapangan kerana ianya menyimpan data sokongan atau sebagai backup data jika berlaku kejadian yang tak diduga. Contohnya, data serapan yang disimpan di dalam total station hilang ataupun crash. Data serapan dapat diperolehi semula melalui borang pembukuan. Ini adalah contoh booking atau pembukuan. Sketching pula ialah lakaran kawasan atau bentuk bangunan yang dicerap. Apabila sketching dilakukan, pencerap tidak akan keliru dengan kawasan yang sudah dicerap ataupun belum, kerana setiap kali membuat cerapan, lakaran bearing dan sudut telah dilakar. Maka masa dapat dijimatkan dan kesalahan menyimpan data dapat dikurangkan. Berikut adalah contoh sketching. Ruang pertama dihaskan untuk mencatat nilai bearing datum sama ada dari kompas, anggapan atau dari suruhan kerja luar SKL. Ruang kedua dicatatkan nilai cerapan. Nombor stesen yang diduduki perlu dicatatkan di tengah-tengah, contohnya stesen 2. Stesen belakang 1 dicatatkan di baris pertama dan stesen hadapan 3 dicatatkan di baris ketiga pada ruang kedua kolom pertama. Bearing belakang 2 ke 1 di penyilang kiri dicatatkan di kolom penyilang kiri di baris pertama. Bearing hadapan 2 ke 3 di penyilang kiri dicatatkan di kolom penyilang kiri pada baris ketiga. Begitu juga untuk bearing hadapan 2 ke 1 dan bearing belakang 2 ke 3 pada baris pertama dan ketiga. Untuk mencari rata, bearing belakang 2 ke 3 di penyilang kanan perlu ditolak dengan 180 darjah jika bearing tersebut lebih daripada 180. Jika kurang, bearing tersebut perlu ditambah dengan 180 darjah. Kemudian, tolak dengan bearing berhadapan 2 ke 3 penyilang kiri dan bahagi dengan 2. Untuk jarak, setiap jarak garisan diukur 2 kali. Contohnya jarak 2 ke 1 dan jarak 1 ke 2. Tolak kedua-dua untuk mendapatkan jarak mutamat. Dan ulangi langkah-langkah tersebut untuk stesen berikutnya, iaitu stesen 3, 4, 5 dan 1. Perhitungan dan pelarasan terabas. Pelarasan bearing, pembetulan C, closure correction, perlu diberikan kepada setiap bearing cerapan sekiranya terdapat selisih pada penutup terabas. Selisih ini disebut sebagai tikaian bearing mix closure. Untuk mencari tikaian bearing yang diukur perlulah ditolak dengan bearing datum. Contohnya, garis 1 ke 2 dibaca 60 darjah 29 minit 50 saat. Sepatutnya dibaca adalah 60 darjah 30 minit 40 saat. Dapat tikaian bearing 50 saat dalam 5 stesen iaitu stesen 2, 3, 4, 5 dan 1. Untuk pembetulan C, 50 saat bahagi 5, so dapat tambah 10 saat pada setiap stesen untuk mendapatkan bearing mutamat.
Latid dan dipat. Latid dan dipat perlu dihitung untuk menentukan perkara seperti berikut. Pertama, untuk mendapatkan ketepatan kerja terabas. Kedua, untuk menentukan koordinat stesen-stesen terabas. Ketiga, untuk mendapatkan keluasan kuasan terabas yang kita ukur. Dan yang terakhir, menghitung garis yang hilang. Untuk baris pertama, catatkan garisan bearing terabas. Untuk baris kedua, catatkan bearing mutamat. Baris ketiga pula, catatkan jarak mutamat pada setiap stesen. Latid ialah beza koordinat dalam utara atau selatan, manakala dipat ialah beza koordinat dalam timur dan atau barat. Untuk cari beza latid, J cos A. Untuk cari beza dipat, J sin A. Contohnya, latid garis 1 ke 2, J adalah jarak mutamat dan A adalah bearing mutamat. Untuk dipat, garis 1 ke 2, jarak mutamat sinkan dengan bearing mutamat dan kira latid dipat untuk setiap stesen. Selepas itu, kirakan jumlah jarak latid utara atau selatan, dipat timur barat. Untuk mencari beza latid, jumlah latid utara tolak dengan jumlah latid selatan. Beza dipat pun sama, jumlah dipat timur tolak dengan jumlah dipat barat. Jika terdapat tikaian pada terabas, setiap latid dan dipat pada garisan hendaklah dilaraskan terlebih dahulu sebelum menghitung koordinat dan keluasan. Pembetulan latid dan dipat boleh dihitung dengan menggunakan dua kaedah, yaitu kaedah yang pertama adalah kaedah Bodice. Untuk pembetulan latid, jarak garisan bahagi dengan jumlah jarak dan darabkan dengan tikaian latid ataupun beza latid. Sama juga untuk dipat, jarak garisan bahagi dengan jumlah jarak dan darabkan dengan tikaian dipat ataupun beza dipat. Yang kedua adalah kaedah transit. Untuk pembetulan latid, latid garisan bahagi dengan jumlah latid dan darabkan dengan tikaian latid ataupun beza latid. Sama juga untuk dipat, dipat garisan bahagi dengan jumlah dipat dan darabkan dengan tikaian dipat ataupun beza dipat. Untuk mendapatkan 2 kali latid dan 2 kali dipat, garisan latid atau dipat perlu ditambahkan dengan nilai pelarasan di setiap garis. Untuk koordinat dihitung daripada koordinat stesen permulaan ditambah dengan nilai 2 kali latid dan juga 2 kali dipat. Selepas itu, hitungkan jumlah keseluruhan untuk koordinat utara-selatan dan juga koordinat barat-timur. Kemudian cari beza untuk kedua-dua koordinat. Tikaian lurus biasanya dinyatakan dalam bentuk nisbah, contohnya 1/4000. Tikaian lurus sama dengan 1/, jumlah jarak bahagi dengan punca kuasa tikaian latid kuasa 2 tambah tikaian dipat kuasa 2. Untuk luas, beza jumlah koordinat US dan koordinat TB bahagi dengan 2.
Two-pack test. Apakah itu two-pack test? Two-pack test adalah test dua pack yang memeriksa kejutuan alat labeling anda sama ada mampu memberikan bacaan pugak yang sebenar. Test ini amatlah penting bagi menentukan sama ada alat anda adalah tepat dan jitu untuk melaksanakan kerja ukur. Peralatan yang diperlukan untuk menjalankan test ini adalah auto level, stub, tripod, pita ukur, penanda ataupun pack, pen, kertas dan kalkulator. Cara menjalankan two-pack test. 6 pack A dan pack B sejauh 60 meter antara satu sama lain. Kemudian, dirikan alat auto level di antara pack A dan pack B. Bacaan. Kemudian ambil bacaan staff di pack A dan di pack B, di mana bacaan pack A adalah 1.473 dan bacaan di pack B adalah 1.447. Kemudian alihkan alat auto level berdekatan dengan pack A yang ditanda sebagai point C ataupun pack C sejauh 3 meter dari point A. Kemudian baca bacaan di stub di pack A iaitu 1.457 dan bacaan di pack B 1.417. Catat semua bacaan di dalam jadual supaya pengiraan senang dilakukan. Untuk menentukan kejituan alat, cara pengiraannya adalah seperti berikut. Bacaan pack A tolak dengan bacaan pack B. Perbezaannya adalah 0.026. Bacaan dari point C ke point A, pack A 1.457, point C ke pack B 1.417 dan perbezaannya adalah 0.04. Kemudian perbezaan ini ditolak, iaitu dari E2 tolak E1, di mana E2 0.04 meter dan E1 0.026 meter dan dikira 0.014. Bacaan yang tidak melebihi 0.020, maka alat auto level tersebut masih memberi bacaan pugak yang tepat. Sebelum kerja ukur aras atau leveling dimulakan, kita perlu tahu titik TBM iaitu Temporary Benchmark. TBM merupakan titik ketinggian yang telah diketahui nilainya. Untuk amal ini, kami mengambil nilai TBM dari Control Points PKS. Kami mengambil dari nilai PKS 10 dan nilai Reduce Level RL ialah 31.081. Ukur aras merupakan satu kerja menentukan perbezaan ketinggian di antara dua titik. Konsep yang mudah difahami iaitu beza tinggi sahaja. Bacaan pandangan belakang dan hadapan akan ada sedikit perbezaan. So, perbezaan tersebut akan dikira aras laras tanah bagi setiap poin tersebut. Alat aras akan berada di antara dua titik atau berada di tengah titik dan akan mengambil bacaan pandangan belakang terlebih dahulu iaitu backside dan seterusnya pandangan hadapan iaitu frontside. So, kita nak tahu different in height iaitu perbezaan ketinggian antara dua titik. So, barulah kita boleh mengira aras laras di point B. Kita ada aras laras yang diketahui di point A. So, of course, kita dapat mengira aras laras di point B dan kita dapat mengira untuk poin yang seterusnya. Peralatan untuk mengukur aras leveling hanya memerlukan 3
peralatan iaitu staff, tripod dan alat aras. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana untuk membuat leveling. Okey, yang pertama perlu mendisiapkan alat di antara kedua-dua titik yang hendak diukur. Tapi sebelum itu perlulah memilih tempat yang sesuai dan perlulah di atas permukaan tanah yang padat. Seterusnya, tukang cerap perlu mengarahkan tukang staff supaya memegang staff pugak di titik yang akan diukur. Kemudian, si tukang cerap akan menyiapkan alat aras untuk mengambil bacaan yang ada pada imej staff. Seterusnya, setelah itu, bacaan pada imej staff perlulah dicatat ke dalam buku kerja luar. Okey, mestilah diingatkan kepada si pencerap untuk membaca imej nombor yang ada pada staff dengan betul dan perlulah fokus. Kemudian staff dipegang pula pada titik yang kedua iaitu titik B dan tukang cerap hendaklah mengulangi peraturan 3 dan 4. Berikut merupakan cara pengiraan untuk leveling menggunakan kaedah rise and fall method. Cara download data dari Total Station ke komputer. Pertama, sambungkan kabel pada alat Total Station untuk proses download. Yang kedua, on alat Total Station dan tekan butang menu, kemudian tekan butang F3 Memory MGR. Yang ketiga, dalam menu Memory MGR, submenu berikut akan dipaparkan. Kemudian tekan 2 kali butang F4 atau P untuk capai ke page 3/3. Yang keempat, setelah skrin menu 3/3 dipaparkan, tekan F1 data transfer seperti digambarkan di bawah. Yang kelima, dalam menu data transfer, tekan butang F1 untuk send data. Kemudian tekan butang F1 miss data. Yang keenam, selepas itu skrin akan memaparkan maklumat mengenai data yang ingin dihantar ke komputer dengan memilih file name dalam Total Station. Untuk proses tersebut, tekan butang F2 list untuk melihat senarai fail yang sedia ada dan butang digunakan untuk mencari fail yang akan dihantar ke komputer. Setelah memilih fail yang hendak dihantar, tekan butang F4 Enter untuk mengesahkan fail yang dipilih. Selepas itu, skrin akan memaparkan sama ada fail yang dipilih itu dipersetujui, dihantar atau tidak. Kemudian tekan F3 untuk yes, menghantar data tersebut. Akhir sekali, segala data di dalam fail yang dipilih akan dihantar ke komputer. Paparan berikut menunjukkan proses sending data, seperti yang digambarkan di bawah. Mari kita tengok untuk proses yang seterusnya. Berikut merupakan proses untuk menggunakan CDS. Kita akan klik pada butang new dan file name kita akan letak contoh amali survey untuk nama projek kita. Lepas itu tekan new job dan tekan open. Pergi ke entry, kemudian kita akan collector import raw data. Di sebelah raw data file, klik butang browse dan di dalam file yang telah kita buat sebelum ini, itu saya menggunakan file test amani, file of type
klik all file dan kemudian kita akan import raw topcon 17.2.14k1. Open. OK. Berikut adalah data-data yang telah kita importkan dari Total Station. Kemudian kita akan mengaburkan dua data. Kita akan tekan Append Stadia or Precision Stadia. Browse. Kemudian kita akan pilih file Electronic Stadia, di mana file ini telah digabungkan. Berikut adalah semua data yang telah semua data-data dari lapangan yang telah diimport daripada Total Station yang digabungkan di dalam satu jadual. Pastikan setiap stesen mempunyai nilai koordinat yang betul seperti yang tertera. Kemudian tekan option Store data in database. Option lagi dan kita akan calculate koordinat. Sebelah ditunjukkan adalah koordinat-koordinat yang telah dikira. Kembali ke menu halaman utama software CDS, dan kita akan tekan huruf Z untuk zoom dan E untuk expand. Berikut adalah keputusan ataupun result daripada data yang telah kita proses sebentar tadi. Kita akan memeriksa sama ada traverse tersebut adalah sama dengan traverse di dalam sketching kita atau icon string. Kemudian di bahagian utilities, icon add, dalam tab add string, layer kosong kita akan tukar kepada layer traverse. Kemudian color kita akan pilih color merah, dan kita akan memasukkan setiap station, itu station 100, 101, 102, 103, 104, 105 dan 101 dan 100. Itu adalah hasilnya. Dan kita akan pergi ke control, dan kita akan pergi form model. Berikut adalah tulisan daripada proses contour tadi. Seterusnya kita akan plot. Kita akan plot spot untuk export ke dalam DWG, dalam format DWG. Di bahagian view print export control sheet detail, kita akan tukar name kepada Amali 1. Di point parameter kita akan tekan mod. Kita akan pilih point, height and code sahaja. Di bahagian string parameter kita akan pilih bearing, distance. Di bahagian contour kita akan pilih major contour, smooth, major label and minor label. Kemudian OK. Kemudian pergi ke icon export, icon DWG, dan kita akan export ke dalam format DWG.
berikut adalah keputusan berikut adalah result yang kita dapat selepas kita proses. Kita plotting di CDS. Untuk AutoCAD kita akan proses file dalam format DWG yang kita telah proses dalam CDS tadi, dan kita akan membuat frame dahulu mengikut spek ataupun standard A3 paper. Lepas itu type scale, select type scale, dan kita akan scale untuk frame ini 1000. Kemudian kita akan membuat grid. Letakkan koordinat stesen baharu yang telah kita bundakan, iaitu 2063500 5173 200, dan tarik ke atas dan ke bawah. Ulang lagi langkah seterusnya ke paksi Y. Seterusnya kita akan buat langkah seperti tadi untuk stesen ataupun koordinat yang seterusnya. Berikut adalah hasilnya. Kemudian kita akan trim untuk mengemaskan lagi ataupun menyiapkan grid kita. Kemudian kita akan menyambung semua titik-titik seperti JLN di dalam peta. Kita akan menyambung semua titik-titik dalam peta untuk menjadikan sebuah peta topografi yang lengkap. Berikut adalah keputusan akhir selepas semua data-data tersebut telah disambung dan dilukis.